Adakah Najib Razak diberi layanan istimewa lebih daripada banduan lain kerana dia pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia? Contoh bilik sendiri dan ada kemudahan sendiri. Terima kasih. Itu dia. Satu soalan yang baik daripada Uniza UN. Tapi saya cuma akan menjawab setakat mana yang saya boleh jawab. Baik. Pertama sekali, urusan penjara di bawah undang-undang kita adalah urusan pihak penjara sendiri. Itu ternyata dalam akta penjara. Mahkamah tidak boleh masuk campur. Pihak pendakwa raya pun tak boleh masuk campur. Apatah lagi pihak polis atau SPRM. Ya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya mereka mempunyai kaedah-kaedah dan undang-undang kecil dalaman untuk diguna pakai terhadap jenis-jenis banduan, tempoh-tempoh banduan dan cara-cara layanan kepada banduan. Now di sini Najib Razak jangan cakap pasal istimewa tau. Perkataannya istimewa tak kena di sini. Berbeza. Bolehkah diberi layanan berbeza? Ya, itu ayat betul. Kalau katakan istimewa, maksudnya awak sudah mula menganggap persepsi dua darjat. Itu saya tak setuju. Baik. Ya, berbeza je. Kenapa berbeza? Najib Razak sebagai Perdana Menteri 9 tahun, banyak keputusan dia pernah buat dalam urus tadbir negara. Dalam banyak keputusan itu, hampir keseluruhannya menyentuh ke semua 32.7 juta rakyat Malaysia. Ya. Semestinya ada rakyat yang benci kat Najib Razak. Seperti mana ada macai yang taksub dengan Najib Razak, mesti ada orang yang benci dengan Najib Razak. Antara mereka mungkin berada dalam penjara. Daripada beberapa ribu orang di penjara, mesti segolongan mereka benci dengan Najib Razak dan kerajaannya. Kalau Najib Razak dibiarkan di luar bersama banduan-banduan lain, bolehkah kita jaminkan keselamatan nyawa Najib Razak? Bukan Najib Razak saja, siapa pun, mana-mana Perdana Menteri dulu, mana-mana menteri lain, mana-mana penjawat awam lain. Jadi undang-undang membenarkan pihak penjara menentukan demi keselamatan banduan apa-apa cara yang tidak boleh menjejaskan keselamatan beliau. Oleh itu, saya percaya beliau akan mempunyai bilik sendiri. Kalau bilik share dengan 2 orang lagi, 3 orang lagi, kita tak tahu kalau malam-malam ada orang mencederakan dia. Siapa nak kena jawab? Penjara yang kena jawab. Keselamatan banduan adalah tanggungjawab penjara. Penjara tidak boleh membiarkan diri mereka dicemar semata-mata kerana tindakan banduan-banduan lain. Ya, setakat itu saya boleh jawab. Adakah beliau akan mendapat udang galah di dalam penjara? Itu kena tanya warden, jangan tanya saya. Sebab bagi saya itu merupakan satu penyalahgunaan kuasa jika ada. Adakah beliau akan mendapat pelawat-pelawat yang lebih daripada orang lain? Itu pun kena tanya warden, jangan tanya saya. Sebab saya pernah dengan mata saya sendiri melihat ada para pemimpin yang menerima layanan istimewa semasa saya pergi ziarah anak guam saya di penjara. Okay, jadi saya tidak setuju sekiranya ada layanan istimewa. Layanan berbeza yang wajib perlu. Baik. Terima kasih. TikTok, Tuan Hanif, what's the next recourse for Najib and what are his chance for a royal pardon? Wow. Soalan yang bagus sebab banyak yang tanya perkara ini dan perlu dinyatakan pada hari ini sebab pada hari ini Najib sudah dihantar di penjara. Proses kehakiman rayuan telah selesai. So ada tak lagi cara lain yang Najib boleh buat? Itu persoalannya. Now, memang walaupun proses kehakiman, rayuan kehakiman telah tamat, fail SRC telah tutup, tidak boleh dibuka balik sebab sudah ada keputusan muktamad. Tetapi ada 2 proses lain. Satu dipanggil proses semakan. Semakan ni adalah di bawah kaedah 137, kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan. Apa itu semakan? Semakan ini bukan rayuan. Selepas rayuan Mahkamah Persekutuan tidak ada lagi rayuan di atas itu. Maksudnya di dalam semakan, you bukan boleh kata hakim itu salah. Tengok fakta. Hakim ini salah, tengok undang-undang. Salah undang-undang ke salah fakta, dah tak boleh buat apa. Semakan ni cuma kalau berlaku satu keadaan yang menzahirkan dengan jelas terdapat penyalahgunaan keadilan ke tahap memungkiri peruntukan perlembagaan atau peruntukan akta yang kukuh. Cukup susah nak datang ke dalam kategori semakan ni. Saya pernah nyatakan, saya pernah buat 4 atau 5 kali dan setakat ini tak pernah menang satu pun semakan. Bukan sebab tak boleh menang. Sebab apa tak boleh menang adalah kerana cukup ketat elemen je. Saya boleh nyatakan kalau peratusan 0.1% sahaja, kurang daripada itu yang boleh berjaya. Ramai peguam pernah cuba semakan, payah. Contoh semakan ni macam ni lah. Hakim mendengar
5 orang. Tangguh keputusan 3 bulan. Dalam 3 bulan tu tiba-tiba 2 orang meninggal, 1 jatuh sakit teruk. Yang keluar bagi keputusan 2 orang. Adakah keputusan itu sah? Itu soalan dia. Itu yang boleh semak. Baik. Perkara macam tu. Ataupun daripada 5 orang ni, tiba-tiba esok ke Najib Razak ataupun peguam dia, mana-mana peguam, katakan, kami baru dapat maklumat yang telah disembunyikan bahawa Hakim A merupakan penasihat SRC, Hakim B penasihat 1MDB, Hakim C penasihat Bank Negara, Hakim D penasihat CIMB, Hakim E penasihat AMM Bank. Maksudnya kelima-lima, 4-3 ada sedikit sebanyak konflik kepentingan. Baru you semak. Itu pun jangan lupa, nak semak konflik kepentingan Nazlan pun you tak percaya. Jadi tak ada isu ni tidak membabitkan fakta SRC, tidak membabitkan undang-undang SRC. Payah. Tapi dia boleh buat kalau dia nak. Yang keduanya adalah proses pengampunan diraja. Proses pengampunan diraja pun bukan terletak di bawah sistem kehakiman. Dia adalah proses di bawah Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong, di bawah Perkara 42, di mana satu-satunya kuasa mutlak agung adalah pengampunan diraja. Najib boleh buat permohonan malam ni pun, dia boleh duduk buat surat dia melalui peguam, hantar kepada Agung, tertakluk kepada Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong, kerana lembaga pengampunan perlu menasihati dia. Mereka duduk bersidang ikut jadual berkala. Dan kalau ada sebab nak percepatkan pun, itu budi bicara Agung, ya. Dan sama ada dikeluarkan keputusan, sama ada nak kurangkan hukuman, nak batalkan hukuman, tak tangguhkan hukuman, itu budi bicara Agung. Tapi jangan kita lupa, pada masa yang sama kita sudah ada satu keputusan duluan, di mana Anwar Ibrahim diberi pengampunan penuh dan sabitan dibatalkan seolah-olah dia seorang bayi yang suci. Mungkin Najib akan minta perkara yang sama, saya tak tahu. Ini bukan nasihat percuma kepada Najib. Najib sudah ada ramai peguam untuk memberi nasihat kepada dia. Satu perkara yang objektif dalam minda pengamal undang-undang. Tapi ada perbezaan bagi saya dari segi perundangan. Bukan saja pengampunan penuh Anwar Ibrahim dicabar di mahkamah dan akan didengar pada 15 November, tapi bebas daripada itu, jenayah yang Anwar diampunkan sabitan dan juga hukuman adalah berbentuk penalti, berbentuk peribadi. Dia dengan mangsa seorang kes itu. Tapi jenayah Najib ni adalah merompak harta rakyat, 32.7 juta rakyat. Perbezaan ni ketara. Adakah Agung percaya keadaannya sama dengan? Saya percaya tidak. Saya yakin Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong mempunyai kebijaksanaan untuk melihat perbezaan antara Najib dan kes Anwar Ibrahim. Dan jangan kita lupa, kes Anwar Ibrahim masih dicabar. Itu pun boleh dibatalkan. Wallahualam, saya dah cakap lebih tak boleh sebab saya peguam di sana. Ya. Jadi balik kepada ke sini, tertakluk kepada Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Tetapi sekiranya lah saya cuma nak sentuh perkara ini dengan penuh takzim kepada Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong, bahawa sekiranya lah dalam pandangan rakyat ada permohonan pengampunan diraja Najib, dan jika dilayan dengan serta-merta oleh Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong dan diberikan suatu pengampunan seolah-olah pengampunan seperti Anwar Ibrahim, maka saya yakin, saya percaya ramai di kalangan rakyat tidak akan berpuas hati dengan keputusan Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Kerana apa? Sebab ini melibatkan periuk nasi hak rakyat. Bukan seorang mangsa yang telah dibunuh, bukan seorang mangsa yang mungkin dikatakan telah diliwat, ataupun sesiapa yang telah dicabul atau ditipu. Yang ini adalah 32.7 juta rakyat. Saya khawatir sekiranya perkara ini tidak diambil dengan syumul oleh pihak-pihak lembaga pengampunan untuk memberi nasihat yang wajar kepada Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong, maka mana-mana keputusan yang sebaliknya mungkin akan menzahirkan keinginan rakyat untuk meminta sekurang-kurangnya isu pengampunan ditarik balik daripada Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja diletakkan di bawah agensi perundangan dan perlembagaan yang lain. Itu mungkin akan diminta. Saya cakap seadanya demi menghormati institusi diraja. Tapi akhir sekali ini juga terletak kepada keputusan baginda tuanku. Dan saya yakin baginda tuanku seorang Yang di-Pertuan Agong Malaysia
tidak akan menghamparkan rakyat Malaysia. Ya. Tapi budi bicaranya, walau bagaimana sekalipun, kedua-dua proses ini berlaku sementara Najib berada di dalam penjara. Memang ada kemungkinan peguam-peguam Najib, sama ada yang sama atau yang lain, akan buat permohonan untuk minta Najib diberikan jaminan sementara proses semakan dibuat, sementara pengampunan digunakan oleh Agung. Mereka boleh buat permohonan, tapi permohonan itu tidak ada peruntukan perundangan untuk membenarkan mahkamah memberi jaminan, setakat pengetahuan saya. Dan sekiranya lah perkara itu berlaku, yakni semakan dibuat, pengampunan dipohon atau mana-mana satu, dan mereka buat permohonan jaminan untuk benarkan Najib duduk luar, dan mahkamah beri, maka saya akan amat terkejut, dan saya akan menjadi pengamal undang-undang yang pertama memberi komen seminit selepas itu tentang kedudukan perundangan. Tidak ada peruntukan undang-undang setakat pada sekarang. Walau apa sekalipun, saya harap saya telah menjawab soalan Sultan Bairuti tentang kemungkinan yang boleh wujud, dan isu berkaitan dengan perdengaran semakan bila berlaku. Mahkamah akan keluarkan OTP, Order to Produce, perintah untuk ditampilkan Najib Razak dari penjara, dibawa untuk mendengar permohonan. Kalau dibenarkan, dibebaslah. Kalau ditolak, dibawa terus kembali ke mahkamah. Seperti mana dalam kes-kes lain yang masih beliau hadapi perbicaraan, 1MDB, salah ubah laporan audit negara, IPIC, ketiga-tiga perbicaraan yang masih berjalan ni, bila berjalan nanti ada OTP dikeluarkan, mahkamah-mahkamah berkenaan akan keluarkan Order to Produce, perintah untuk ditampilkan, dan penjara kena patuh, kena bawa dengan escort, dan akan dibawa ke mahkamah dalam keadaan di situ, dan kemudian dia akan duduk di kotak tertuduh. Habis bicara hari itu, bawa balik, datang balik dan sebagainya. Itu prosesnya. Baik, terima kasih Tuan Hanif.